Hai, Assalamualaikum. Okey, berdasarkan gambar ni, rasanya semua boleh agak topik yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, topik yang kita nak belajar pada hari ini ialah unit 9, iaitu sistem suria. Okey, jom kita tengok dulu apa yang ada dalam sistem suria. Okey, yang pertama ini ialah isi kandungannya. Yang pertama ialah ahli sistem suria. Yang kedua kita akan belajar tentang suhu planet. Yang ketiga tentang orbit planet dan juga yang terakhir ialah masa peredaran planet. Okey, jom kita pergi kepada isi kandungan yang pertama, iaitu ahli sistem suria. Apa itu ahli sistem suria ni? Okey, sistem suria terdiri daripada yang pertama ialah matahari. Yang kedua ialah planet-planet. Kita ada banyak planet dalam sistem suria. Nanti kita akan belajar tentang planet-planet ni dan juga namanya. Yang ketiga ialah satelit semula jadi. Yang keempat ialah asteroid. Yang kelima ialah meteoroid. Dan yang keenam ialah komet. Ini ialah semua yang ada dalam sistem suria. Semua ni dia ada dalam sistem suria. Sistem suria ni dekat mana? Dekat angkasa tu. Okey, yang pertama kita tengok dulu. Kita ada matahari dan juga kita akan belajar tentang nama-nama planet ni yang kita wajib tahulah apa nama planet ni. Okey, yang planet yang paling dekat dengan matahari ni ialah dipanggil sebagai planet utarik. Ialah planet yang paling dekat dengan matahari. Dan yang kedua ialah planet Zuhrah. Dan yang ketiga, ni ialah planet apa ni? Rasanya semua tahu ini ialah planet apa? Planet yang ketiga. Ini ialah planet Bumi di mana kita tinggal. Ini ialah planet tempat kita tinggal. Planet Bumi saja yang ada kehidupan. Planet lain tiada kehidupan. Okey, seterusnya planet yang keempat dipanggil sebagai planet Marikh. Dan yang kelima ialah planet gergasi. Nama dia ialah Mushitari. Yang keenam ialah planet Zuhal yang ada gegelung ni, yang ada gelang. Dan yang seterusnya ialah Uranus. Dan yang ke-8 yang terakhir ialah planet Neptune. Okey. So, macam mana kita nak ingat nama-nama ahli sistem suria ni, cikgu? Ada banyak sangat nama ni. Susah nak ingat kan, semua nama pelik-pelik ni. Yang boleh ingat ni nama bumi je. Okey, tak apa. Jom kita tengok formula untuk kita ingat nama planet-planet ni. Okey, yang pertama ialah planet utarik. Okey, huruf yang pertama ni ialah U. Jadi, kita akan sebut sebagai Ustazah. U, Ustazah. Okey. Planet yang kedua ialah planet Zuhrah. Jadi kita akan sebut Zahirah, Ustazah Zahirah. Ustazah Zahirah. Ini ialah formula ya untuk mengingat nama-nama planet, 8 planet ni. Okey, ialah planet yang ketiga ialah planet Bumi. So saya akan tulis sebagai bungkus, B, bungkus. Bungkus ialah Bumi. Kita ingat je perkataan bungkus, kita tahu Bumi. Okey, planet yang keempat ialah planet Marikh. Saya tulis sebagai makanan. Yang ni saya akan jadikan formula ni dalam bentuk ayat supaya nanti senang murid-murid nak ingat. Dan yang kelima ialah planet Mushtari. Mushtari ni saya tulis sebagai masa. Ustazah Zahirah, bungkus makanan, masa. Masa apa? Okey, planet yang keenam ialah yang ada gegelung tu ialah Zuhal. Zuhal, masa, Zuhur. Z, Zuhur, Zuhal. Okey. Yang seterusnya Uranus ialah untuk U. U untuk Uranus. Dan yang terakhir ialah planet yang ke-8, Neptune. Neptune kita panggil N, nenek. Okey, dalam bentuk ayat, Ustazah Zahirah bungkus makanan masa Zuhur. Untuk siapa? Untuk nenek. Okey. Kita tengok je perkataan depan ni U. Bila kita tengok je Ustazah U ialah planet apa? Utarik. U, utarik. Z, Zahirah ialah Zuhrah. B, bungkus Bumi. Makanan M, huruf M tu apa? Ialah Marikh. Masa Mushtari, Zuhur, Zuhal. U untuk Uranus.
N, nenek. N untuk Neptune. Okey. Seterusnya, selain daripada 8 planet tu, kita ada ni yang kecil ni, apa yang dipanggil ni? Ini ialah satelit semula jadi. Planet kecil ni ialah satelit semula jadi. Satelit semula jadi tu ialah objek semula jadi yang beredar mengelilingi sesebuah planet. Yang lain ni kan, yang 8 planet ni dia mengelilingi matahari. Tapi untuk satelit semula jadi, dia hanya mengelilingi planet. Dia beredar satu planet je. Dia beredar hanya untuk bumi sahaja. Okey, apa nama untuk satelit semula jadi ni? Mesti dia ada nama kan? Siapa dekat sini tahu apa nama dia? Planet apa yang sentiasa ada dekat bumi ni? Rasanya semua orang tahu. Apa nama dia? Setiap malam kita tengok. Okey, nama dia ialah bulan. Ya, setiap malam kita tengok kan ada je bulan ni. Dia bulan. Bulan ialah contoh satelit semula jadi bagi bumi. Bulan ni ada kat bumi je. Dekat planet-planet lain ni dia ada satelit semula jadinya yang tersendiri dan adalah nama-nama dia. Tapi untuk tahun 3 kita belajar tentang ni je lah. Satelit semula jadi ialah bulan. Bulan hanya ada untuk bumi. Okey, seterusnya tadi kita dah belajar tentang kita ada 8 planet, kita ada satelit semula jadi dan juga matahari. Okey, seterusnya apa lagi ahli dalam sistem suria ni? Okey, yang tengah-tengah ni ialah dipanggil matahari. Matahari semua orang tahu kan, matahari. Setiap hari kita nampak matahari. Okey, matahari merupakan pusat bagi sistem suria yang dikelilingi oleh ahli sistem suria yang lain. Okey, nampak tak ni? Matahari ni duduk dekat tengah, sebab tu dia dipanggil sebagai pusat. Semua planet-planet lain ni semua mengelilingi matahari, kecuali matahari je. Matahari je duduk kat tengah. Dia duduk kat situ, dia duduk diam je kan. Yang lain je pusing keliling matahari tu. Okey, selain matahari, apa lagi yang ada dalam sistem suria ni? Okey, kita ada meteoroid. Meteoroid tu apa? Meteoroid tu merupakan pelanggaran antara asteroid yang menghasilkan serpihan batu yang lebih kecil di ruang angkasa. Ni dia berlanggar dengan asteroid, dihasilkan serpihan batu yang dipanggil meteoroid. Okey, ni ialah contoh asteroid. Dia berlanggar, jadilah meteoroid. Okey, kita dah ada matahari, meteoroid, asteroid dan terakhir apa lagi yang kita cakap? Okey, ini ialah apa? Komet. Komet tu ialah tahit bintang. Ini ialah contoh tahit bintang komet. Okey, itu saja untuk ahli sistem suria. Okey, jom kita buat latihan. Okey, Ustazah Zuraidah bungkus makanan masa Zuhur untuk nenek. Okey, Ustazah ni U. U ialah untuk planet apa? U ialah untuk Utarid. Dan yang kedua, huruf Z, Zuraidah. Z ialah untuk planet yang bernama planet apa yang ada huruf Z? Zuhra. Planet yang kedua ialah Zuhra. Bungkus B. Ni rasanya semua tahu. Bungkus huruf B. B ialah planet yang kita duduk ni, iaitu bumi. Okey, seterusnya yang keempat, makanan. Huruf apa, planet apa yang ada huruf M selepas planet bumi, iaitu planet Marikh. Dan seterusnya ialah M. M lagi. Ni M yang kedua, masa. Planet apa yang kedua ialah Mushtari. Dan Z, Zuhur ialah untuk planet Zuhal. U untuk apa? Planet Uranus. Dan yang terakhir, planet yang paling jauh daripada matahari iaitu N. Nenek. N. Apa? Neptune. Okay. Good job everyone. Jom kita pergi ke subtopik yang kedua, iaitu suhu planet. Okey, kita baca tentang suhu planet. Okey, matahari. Nampak tak ni? Dia bercahaya. Bercahaya, dan apa yang murid-murid boleh faham? Kenapa dia bercahaya sangat tu? Macam terang sangat. Apa maksudnya tu?
Matahari merupakan sumber haba dalam sistem suria dan suhunya sangat tinggi, iaitu panas. Kalau suhu tinggi tu maksudnya panas, kalau suhu rendah maksudnya sejuk. So matahari ni dia merupakan sumber, dia bagi sumber haba dekat planet-planet yang lain. So planet ni je yang mengeluarkan haba. Okey, seterusnya ni astronot ni dia ada kata apa? Dia kata suhu planet yang dekat dengan matahari lebih panas berbanding dengan suhu planet yang jauh daripada matahari. Okey. So planet yang paling dekat dengan matahari akan jadi lebih panas sebab dia makin dekat dengan haba ni kan. Haba ni kalau kita duduk dekat dengan api pun, makin kita rapat dengan api tu makin kita rasa panas. Kalau kita berjauhan dengan api, kita akan tak ada rasa panas lah kan. Okey, sama juga dengan planet ni. Okey, dia ada soalan ni. Dia nak tanya soalan. Planet manakah yang paling dekat dengan matahari? Planet mana yang paling dekat dengan matahari? Sebab kita nak tahu kan planet mana yang paling panas nanti. Okey, planet yang paling dekat ialah Utarik. Betul tak? Ni planet yang paling dekat. Dekat je ni. Paling dekat dengan matahari ialah planet Utarik. Okey, soalan yang kedua dia nak tanya lagi. Planet manakah yang paling jauh daripada matahari? Planet mana yang paling jauh? Yang ni ke? Utarik ke? Yang kedua ke? Yang ketiga ke? Kita tengok, macam kita tengok dekat sini, urutan dia yang paling jauh tu ialah planet yang warna biru ni. Apa nama planet warna biru ni? Yang paling jauh daripada matahari, iaitu planet Neptun. Okey. Okey. Soalan lagi. Ni ada lagi soalan. Planet manakah yang murid-murid rasa yang bersuhu yang paling tinggi? Macam tadi astronot tu dia kata planet yang paling dekat dengan matahari dia akan bersuhu tinggi kan, dia akan planet paling panas lah kan. Tapi yang ni kita nak tahu suhu yang paling tinggi, suhu paling panas, planet manakah? Antara 8 planet ni, planet manakah yang paling tinggi suhunya? Okey. Adakah ianya Utarik? Ataupun Neptun? Macam Neptun ni kita tahulah dia paling jauh kan. Jadi bukan Neptun lah jawapannya. Sebab dia jauh daripada matahari. So dia tak panas sangat. Dia tak panas. So jawapan Utarik ke? Yang paling suhu yang paling tinggi? So jawapan Utarik ialah salah. Kenapa salah ni cikgu? Jadi planet mana yang paling tinggi suhunya di antara 8 planet ni? Okey, jawapannya ialah Zuhrah. Dia kan kedua paling dekat dengan matahari. Kenapa bukan Utarik? Kenapa bukan Utarik yang paling panas? Kenapa Zuhrah planet yang paling panas berbanding dengan Utarik? Okey. Zuhrah planet paling panas kerana atmosferanya yang tebal untuk memerangkap haba. Okey, Zuhrah ni dia ada atmosfera yang tebal berbanding dengan Utarik. Sebab tu suhu planet untuk Zuhrah ni yang paling tinggi di antara 8 planet ni. Okey, seterusnya kita masuk subtopik yang ketiga, iaitu orbit planet. Apa yang dimaksudkan dengan orbit planet ni cikgu? Okey, berdasarkan gambar ni, ada garisan, banyaknya garisan. Garisan apa tu? Okey. Orbit ialah laluan bayangan planet yang berbentuk elips yang mengelilingi matahari di ruang angkasa. Okey, garisan-garisan yang kita tengok ni ialah sebenarnya orbit. Garisan ni ialah orbit. Orbit tu dia lebih kurang macam landasan. Macam landasan kereta api kan? Okey, kenapa kena ada orbit ni? Ini ialah laluan dia, landasan dia nak berjalan. Macam kita tengok dalam kehidupan seharian kita kan, kita ada, kalau kita tengok landasan kereta api tu. Okey, landasan kereta api tu hanya akan bergerak dekat landasan kereta api sahaja. Dia tak boleh keluar daripada landasan kereta api tu kan untuk bergerak. Samalah juga dengan orbit ni. Orbit ni sama je macam landasan kereta api, iaitu laluan dia untuk mengelilingi matahari.
Dia tak boleh masuk laluan orang lain. Contoh macam laluan orbit untuk Neptun, dia kena ada laluan orbit untuk Neptun. Dia tak boleh nak masuk orbit bumi ke, orbit Zuhal ke, Zurah ke, Marikh ke, tak boleh. Sebab dia dah ada laluan dia sama macam landasan kereta api. Tak boleh nak main masuk di landasan yang lain kan. Okey, ini ialah contoh dia bergerak. Nampak tak dia bergerak ikut laluan dia, laluan bayangan. Ni. Kita tak nampak pun ni, cuma kita ni ialah hanya laluan bayangan je. Untuk bagi kita mudah faham lah. Yang ni. Dia hanya bergerak mengikut landasan dia, laluan dia. Ada laluan yang tersendiri. Hebat tak ciptaan Allah? Subhanallah. Okey, seterusnya. Masa peredaran planet. Ini ialah subtopik yang terakhir untuk topik sistem suria ni. Okey, apa yang dimaksudkan dengan masa peredaran planet? Peredaran tu apa? Peredaran tu ialah apa tu? Mengelilingi. Dia mengelilingi matahari tu. Itu yang dimaksudkan dengan peredaran. Okey, yang ni dia ada cakap, saya nak minta semua untuk beri tempuan yang penuh untuk slide berikutnya. Okey, jom kita tengok sama-sama slide yang seterusnya. Okey, jom kita pergi, kita tengok elok. Ni dia kata, planet manakah yang paling cepat lengkapkan satu pusingan? Okey, go. Planet mana? Kita tengok, perhatikan elok. Planet warna apa ni? Garisan warna apa yang lengkapkan dengan cepat pusingan dia? Okey, kita tengok sama-sama. Okey, yang kita dapat ni planet warna merah ni kan, yang paling cepat, yang dah siap satu pusingan lengkap. Apa nama planet tu? Planet itu ialah planet Utarik. Planet paling cepat memang melengkapkan satu pusingan. Okey, soalan seterusnya, planet manakah yang paling lambat? Mana planet yang tak siap lagi lengkapkan satu pusingan? Yang ni kan, warna biru ni kan. Okey, warna biru tu apa nama dia? Neptun. Neptun tu ialah planet paling lambat melengkapkan satu pusingan. Kenapa Neptun paling lambat? Dan kenapa Utarik ni paling cepat? Kenapa? Ni nampak tak, ni lambat je berbanding dengan ni, Utarik ni. Dia bergerak lambat kan, yang ni bergerak laju. Apa yang kita boleh perhatikan? Okey, berdasarkan pemerhatian kita tadi tu, ini kerana semakin bertambah jarak kedudukan sesebuah planet daripada matahari, semakin bertambah masa yang diambil oleh planet tersebut beredar mengelilingi matahari. So maksud yang paling ringkas lah yang saya boleh terangkan ialah, semakin jauh planet tu daripada matahari, semakin jauh ni, nampak tak Neptun ni paling jauh kan? Okey, jadi Neptun tu akan ambil masa yang lama. Semakin lama masa untuk melengkapkan satu pusingan lengkap mengelilingi matahari. So macam kes tadi tu, Neptun ni yang paling jauh kan, yang paling jauh daripada matahari, jadi dia akan paling lama. Utarik pula dia paling dekat dengan matahari, jadi dia paling laju, yang paling cepat lengkapkan satu pusingan, dia beredar. Okey, itu saja daripada saya, Cikgu Fakihah Zainuddin. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.